الحمد لله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya kita memperoleh keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini adalah bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Hukum berdoa adalah sunat ataupun mustahab, iaitu digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan berdoa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah, dikala suka maupun duka, secara bersendirian atau berjemaah. Perintah berdoa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadah kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dimohon akan dikabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang mulia, amalan saling mendoakan antara seorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah SAW yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umatnya. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan perhubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menyuruh kita mendoakan orang yang bersih,
Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah ia menyebut alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Maka apabila seseorang menyebut kepadanya orang yang bersin, yarhamkallah, maka hendaklah menyebut yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki sifatmu. Riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bilik air, lalu aku meletakkan air untuk baginda berwudu. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pun berdoa, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, pandaikanlah dia dalam bidang agama. Riwayat Al-Bukhari. Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah, sama ada disebabkan kematian atau sebagainya, sunat kita mengucapkan takziah atau mendoakannya tanda simpati seperti berikut: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Al-Azkar, lafaz takziah ialah a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaikkan kesabaranmu dan mengampunkan bagi si matimu. Demikianlah indahnya Islam, mendorong agar umatnya saling mendoakan tanpa mengira kedudukan dan pangkat, tanpa mengira orang yang dikenali atau tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi, mendoakan orang tanpa pengetahuannya itu adalah antara doa yang tidak akan terhalang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat takwa, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, supaya doa itu dimakbulkan, tidak tergantung atau ditolak. Dalam kitab Al-Majalis Saniyah, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Busra, orang ramai datang mengerumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu telah mati dengan beberapa sebab. Pertama, kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menyempurnakan haknya. Kedua, kamu menyangka kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Ketiga, kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Keempat, kamu makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Dan kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Daripada kata-kata tersebut, jelas membayangkan betapa doa itu adalah berkait rapat dengan hati, yaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan takwa, yang akan memperolehi kemurahan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan antaranya
Pertama, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat kepada baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Siapa yang mengucapkan selawat untukku sekali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali ganda. Riwayat Muslim. Kedua, mendoakan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut baginda selepas sempurna mengucapkan doa dan selawat ke atas baginda. Ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang memelihara dan mendidiknya di waktu kecil, dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa-dosa mereka. Keempat, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Kelima, mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat. Ia merupakan adab terhadap guru. Semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan. Keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa, jazakallahu khairan. Maksudnya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Riwayat Ibnu Hibban. Ketujuh, mendoakan orang yang memusuhi kita, termasuk yang bukan Islam, dengan doa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. 8. Selain daripada itu, menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang yang pertama aku doakan ialah pemimpin aku. Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyat dan sejahteralah negara. Muslimin yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun kita diingatkan jangan sesekali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda, atau ke atas sesiapa sahaja dari hamba Allah, seperti mendoakan seseorang supaya dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dipendekkan usia, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara buruk. Islam mengajar kita sekiranya dizalimi oleh seseorang, maka hendaklah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap dan dapat dan padat yang menghimpunkan perkara penting mengenai urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pilihlah kami rezeki yang baik dan jadikanlah kami seorang yang soleh. Ya Allah, aku memohon petunjuk, takwa, kesucian diri dan bergantung pada diri sendiri. Demikian juga seseorang yang berdoa itu disaran supaya memelihara dirinya daripada makan minum yang haram, kerana yang demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa. Para ulama berkata, doa itu laksana kunci, dan anak kuncinya ialah makanan yang halal. Saudara-saudara muslimin yang mulia,
Bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengabulkan doa hamba-Nya, sama ada menyegerakan atau menangguhkannya. Kedua, umat Islam hendaklah saling mendoakan antara satu sama lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab api neraka. Ketiga, umat Islam dilarang mendoakan sesiapa sahaja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik walaupun kepada diri sendiri. Dan keempat, umat Islam hendaklah berdoa dengan harapan tertanamlah sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلال ملكنا المعظم سلطان سلانور
Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wal taufiq was-sihhata was-salamata mink liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah ibni Al-Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Aqimus salat.